Dalam satu langkah besar mahu mengekalkan para jururawat bagi jangka panjang di Singapura, mereka kini ditawarkan insentif sehingga $100,000 seorang di bawah satu skim baharu. Mengumumkan demikian hari ini, Kementerian Kesihatan berharap skim tersebut bukan sahaja dapat mengekalkan, malah menarik lebih ramai lagi orang kepada kerjaya jururawat. Ini bagi berkhidmat dalam sistem jagaan kesihatan awam Singapura, sedang negara ini berusaha memenuhi keperluan penduduk yang semakin menua. Sekitar 30,000 jururawat berpeluang meraih manfaat skim tersebut yang dipanggil Angel. Di bawah skim itu, jururawat baharu dan mereka di bawah usia 46 tahun akan menerima bayaran khas antara $20,000 hingga $30,000 setiap 4 hingga 6 tahun. Bayaran maksimum yang boleh diterima setiap jururawat daripada skim ini sepanjang kerjaya mereka ialah $100,000. Jururawat asing yang berkhidmat untuk sekurang-kurangnya 4 tahun juga layak menerima bonus ini. Sementara itu, para jururawat kanan yang berusia lebih 46 tahun dan mempunyai baki tempoh berkhidmat yang lebih pendek, mereka akan menerima bayaran sekali saja antara $5,000 hingga $15,000 jika mereka kekal berkhidmat selama 5 tahun. Selepas itu, mereka akan mendapat bayaran khas itu setiap 3 tahun, sehinggalah jumlah maksimumnya mencapai $100,000. Pendapat saya, skim baru yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan adalah satu inisiatif dan skema yang akan dialu-alukan oleh jururawat-jururawat di Singapura, kerana ia boleh membenarkan jururawat-jururawat kami untuk take out a new hobby dan juga help with professional development lah, untuk menaikkan taraf mereka lah. Inisiatif ini adalah untuk menunjukkan perhargaan terhadap jururawat-jururawat di Singapura. Jadi ini adalah satu faktor yang akan membuat jururawat di Singapura terus menjadi jururawat. This new scheme is definitely welcoming, recognizing that in Singapore, our healthcare, we are facing an aging population and there's also increasing complexity of care. With our nurses being retained, that means we can progress them and train them at advanced level. However, if we have to keep rehiring and retraining them, that will defeat our mission to provide a better care for patients. Mengumumkan skim Angel itu semasa forum jururawat siang tadi, Menteri Kesihatan Ong Ye Kung menjelaskan langkah ini demi mengiktiraf komitmen para jururawat serta menggalak mereka supaya kekal dalam bidang tersebut. Beliau juga memberi jaminan pelbagai pihak lain dalam sektor jagaan kesihatan juga akan diberi sokongan serupa. Healthcare professionals who are not nurses will be asking, how about me? We will not forget you. We set up the Angel scheme because nursing is the largest healthcare profession in our system. And competition for nursing recruitment has become more intense. But please be assured, if you are not a nurse, we will review the competitiveness of all your professions with all the professions within healthcare and make necessary adjustments to the remuneration package wherever necessary. Saudara, tugas jururawat memang sukar dan banyak cabarannya sehingga ramai yang meninggalkannya. Namun, tahukah anda, ada seorang jururawat veteran berusia 81 tahun yang masih lagi berkhidmat setelah 60 tahun dan belum berhasrat untuk bersara. Ini kisah beliau. Cik Lok Lai Chan mula bertugas sebagai seorang jururawat pada usia 20 tahun apabila menyahut iklan di akhbar bagi jururawat pelatih pada tahun 1962. Actually, when I see a newspaper, they are thinking there's a nursing post going on. Never mind lah, go and apply first. Right? After that, I got it. I was very happy, looking after patients, and then also helping to look after the patient after the operation. Then you have to look after, really look after. If not, everything blue.
Pada 1989, Cik Lok beralih ke jabatan tempat beliau bertugas sekarang di SGH. Beliau dan rakan sepasukannya bertugas sepanjang masa bagi menyediakan lebih 5,000 alat pembedahan yang digunakan di bilik-bilik pembedahan dan rawatan di SGH. Ia benar-benar perlukan banyak stamina, kongsi beliau. Baru-baru ini, Cik Lok menerima penghargaan sempena Hari Buruh serta anugerah bakti setia dari SGH kerana 60 tahun berkhidmat. Menurut beliau, sikap bertolak ansur, empati dan mengambil berat terhadap orang lain adalah ciri-ciri terpenting sebagai jururawat. Nursing profession is very noble and professional. Life is very short. Today, you don't know tomorrow what happened. But even though if you ask me, you want to be a nurse or you want to stay at home, I prefer to be a nurse. I like the job. Kisah Cik Lok dan mengapa beliau belum ingin bersara boleh diikuti di laman cna.asia. Cukup luar biasa. Saudara, lebih ramai orang maut akibat kemalangan jalan raya tahun lalu berbanding tahun 2022. Lebih 130 kes dicatatkan tahun lalu. Ini berbanding sekitar 100 kes pada tahun sebelumnya. Jumlah tahun lalu juga melebihi paras pra-pandemik. Polis trafik menyatakan ramai yang memandu secara tidak bertanggungjawab termasuk dengan memecut. Bagi menangani masalah tersebut, polis trafik akan meningkatkan langkah penguatkuasaan di merata negara. Sekitar 25% daripada kes kemalangan yang membawa maut tahun lalu berpunca daripada perbuatan memecut atau memandu laju. 37 kes kematian ekoran kemalangan sedemikian dicatatkan tahun lalu. Ini peningkatan sekitar 85% berbanding tahun 2022. Sekitar 70% kemalangan maut yang menimpa pejalan kaki pula membabitkan warga emas. Golongan lain yang mudah terdedah kepada kemalangan termasuklah penunggang dan pembonceng motosikal. Mereka terbabit dalam lebih separuh daripada semua kemalangan jalan raya. Maka itu, polis trafik akan meningkatkan langkah penguatkuasaan dan mahu hukuman lebih berat dikenakan. We will be rolling out the speed enforcement function in our red light cameras starting from the next quarter. We will come down hard on road users who blatantly disregard the law. All of us as road users have a part to play in keeping our roads safe. Terdapat lebih 240 kamera lampu merah seperti ini di merata Singapura. Ia akan digunakan untuk mengesan pemandu yang bersalah, terutama di lokasi-lokasi yang lebih mudah berlakunya kemalangan atau pelanggaran undang-undang. Selain penguatkuasaan, polis trafik juga akan melancarkan kempen keselamatan jalan raya lewat tahun ini dengan memaparkan video mengenai tingkah laku di jalan raya yang bertanggungjawab. Pengendali tajaka Kinderland dikenakan denda $5,000 bagi insiden di cawangan Sunshine Place. Ini menyusuli siasatan polis terhadap video yang menunjukkan seorang bekas gurunya bertindak kasar ke atas seorang kanak-kanak. Bekas guru itu yang dilihat menolak secara kasar seorang kanak-kanak berusia 3 tahun juga diberi amaran bersyarat 12 bulan. Insiden ini terjadi selepas satu kes berasingan di mana seorang lagi guru dipercayai menganiaya kanak-kanak di prasekolah Kinderland di Woodlands Mart. Agensi Pembangunan Awal Kanak-kanak AGDA mengeluarkan kenyataan bahawa ibu pejabat Kinderland gagal memantau rapi latihan dan penyeliaan para kaki tangan di pusat-pusatnya. AGDA juga mengarahkan ibu pejabat Kinderland supaya memastikan semua pusatnya menjalankan langkah-langkah pembetulan. Demi memastikan langkah sebegini terus dijalankan di 2 pusat Kinderland, AGDA menyatakan pihaknya akan terus menghadkan tempoh sah lesen mereka kepada 6 bulan apabila ia lupus pada Mac. Berikutan insiden-insiden pada tahun lalu, AGDA juga memantau semua pusat Kinderland dengan lebih teliti. Pertunjukan Udara Singapura 2024 membuka tirainya hari ini di Pusat Pameran Changi. Dirasmikan Menteri Pengangkutan Chee Hong Tat, acara tahun ini disertai lebih 1,000 syarikat daripada 50 negara. Ini termasuk 90% daripada 20 syarikat penerbangan terbaik dunia. Ia akan dibuka sepenuhnya kepada orang ramai hujung minggu ini, iaitu buat jurung-jurung kalinya selepas pandemik. Para pengunjung disajikan 8 pertunjukan udara kali ini.
Dalam pada itu, salah satu pertunjukan tahun ini menampilkan pesawat C-919 yang dibangunkan oleh pengeluar pesawat Cina Comac. Ini merupakan penampilan sulung di pentas antarabangsa bagi jet penumpang pertama yang dibangunkan secara domestik oleh China ini. Pesawat ini direka untuk bersaing dengan pesawat Boeing 737 dan Airbus A320. Comac turut mengumumkan pesanan pertama bagi pesawat C-919 di pertunjukan udara hari ini oleh syarikat penerbangan Tibet China yang merangkumi 40 pesawat C-919 dan 10 pesawat Comac yang lebih kecil. Saudara, jika anda tinggal di kawasan Clementi, anda mungkin mula mendapati ada lebih banyak nyamuk di kawasan anda. Namun jangan risau kerana ia kemungkinan jenis yang tidak berbahaya. Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA menyatakan ia melepaskan sekitar 350,000 nyamuk jantan Wolbachia di kawasan Clementi bagi meluaskan lagi usaha melawan denggi di lebih banyak kawasan di Singapura. Selain Clementi West Coast, nyamuk jenis Wolbachia juga akan dilepaskan di kawasan Bukit Merah Teluk Belanga, Commonwealth Holland dan Marine Parade Mountbatten pada suku pertama tahun ini. 480,000 isi rumah atau sekitar 35% jumlah isi rumah di Singapura bakal dilindungi. Menerusi kaedah ini, telur nyamuk Aedes betina yang mengawan dengan nyamuk jantan Wolbachia tidak menetas sekaligus mengawal pembiakan nyamuk. NEA menyatakan projek Wolbachia ini diluaskan setelah kejayaan dicatat di kawasan-kawasan lain. Di Choa Chu Kang dan Yishun contohnya, data menunjukkan nyamuk Aedes sudah berkurangan lebih 90%. Berucap di acara pelepasan nyamuk Wolbachia di Clementi, AP bagi kawasan tersebut SIM-N menggesa para penduduk agar terus kekal berwaspada walaupun projek itu terbukti berkesan. It's not the answer to everything. We do know that once a cluster has grown and is starting to spread, actually it would be very difficult to get it under control again. We still have to maintain vigilance. We would still need to do our part to prevent or minimize mosquito breeding. Lebih 900 majikan dikenakan tindakan kerana gagal memfailkan maklumat pendapatan pekerja mereka tepat pada masanya tahun lalu. Syarikat-syarikat berkenaan didenda lebih $1 juta. Syarikat-syarikat ini menyertai skim penyertaan automatik yang menyelaraskan proses pemfailan cukai untuk pekerja. Tahun lalu, sekitar 10% syarikat lewat menghantar butiran atau tidak menghantarnya walaupun diberi peringatan berulang kali. Kebanyakan syarikat yang didenda adalah cawangan makanan dan minuman, kedai runcit serta salon kecantikan. Penguasa Hasil Mahsul Singapura Iras menyatakan ketidakpatuhan adalah satu kesalahan di bawah Akta Cukai Pendapatan. Syarikat-syarikat yang gagal memfailkan maklumat yang diperlukan sebelum 1 Mac boleh didenda sehingga $5,000.